Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Shadaqallahu azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la salata liman la yaqra'a bi ummil kitab, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat rahmatus sekalian adalah jemaah surah Al-Falah IPK rahmatus sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, alhamdulillah pada hari Selasa ini 26 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan 2 November 2021 Masih. Kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah SWT. Kita sama-sama menunaikan solat fardu zuhur, sembahyang fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Ashraf Khalid bin Fazil hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ganjaran yang sebaik-baiknya, dari kesungguhan kita, dari semangat kita untuk sama-sama mengimarahkan solat berjemaah di surau Al-Falah IPK Perak ni, alhamdulillah. Dan kita harapkan semoga dari semasa ke semasa semakin ramai warga IPK Perak mengunjungi surau Al-Falah ini untuk menunaikan solat fardu zuhur dan fardu asar, kerana itulah sahaja ruang yang ada untuk kita berkumpul dalam surau Al-Falah IPK Perak ini. Kerana surau ini hanya wujud sembahyang zuhur dan asar berjemaah sahaja. Waktu lain tak ada. Waktu lain kita di tempat kita lah. Jadi inilah waktu-waktunya untuk kita berkumpul. Dan alhamdulillah, setelah 7 bulan 7 bulan kita terhenti. Saya semak dalam rekod saya, dalam koleksi saya, kali akhir kuliah zuhur ni pada 8 April yang lalu, iaitu beberapa hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Lepas raya kita tak boleh buat kuliah seperti ni kerana kami kekitangan awam menjalani fasa bekerja dari rumah, BDR. Dan alhamdulillah kita dah semakin pulih dalam plan pemulihan negara. Kita dah insya-Allah Perak akan masuk fasa 4
maka boleh diadakan kuliah-kuliah pengajian, dan kita putuskan bermula bulan November ni, ya, kuliah-kuliah boleh dijalankan seperti biasa di surau Al-Falah ini. Jadi kuliah yang ada pun saya dan kuliah Zuhur kita ni, dan juga kuliah mingguan yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Azmi. Yang itu kita serah pada dia lah bila nak mula, ya. Bila nak mula terserahkan pada dia. So untuk kuliah Zuhur kita dah mula hari ni, ya, setiap hari Selasa dan hari Khamis, jadi minggu ni hari Khamis hari cuti di Bali, jadi minggu ni hanya hari ni sajalah kita adakan kuliah ini. Ya, minggu depan macam biasa, Selasa dan Khamis, insya-Allah kalau sihat, ya, kita berkumpul di sini insya-Allah untuk kita berkongsi sedikit ilmu yang ada. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin subhanakumullah, kita mulakan kembali pengajian kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Syekh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala. Kita masuk kepada fasal yang berikutnya, ya, iaitu fasal yang ke-27. Fasal yang ke-27 iaitu tajuknya syarat sah bacaan surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah ni penting tuan, puan-puan sekalian, kerana ia adalah rukun dalam sembahyang kita. Rosaknya bacaan Al-Fatihah menyebabkan rosaknya tidak sahnya satu rukun. Tiadanya satu rukun dalam solat, dalam sembahyang, menyebabkan solat kita tidak sah. Jadi ada beza. Bila sebut tak sah dengan batal, dia ada sedikit perbezaan. Kadang-kadang kita pun confuse. Bila kata tak sah, memang daripada awal tak kira lah. Tu dia. Batal ni apabila sesuatu perkara menjadikan solat itu tak jadi. Daripada ada jadi tiada, itu batal. Contoh, mengalami hadas kecil atau hadas besar waktu solat. Contohnya keluar angin dari dubur. Contoh, keluar angin dari dubur, kentutlah. Keluar sesuatu dari dubur, sesuatu tu umum, kan? Ya. Keluar angin pun kentut, pun membatalkan sembahyang. Sembahyang tu syarat semua ada, semua dah komplit. Jadi sembahyang tu kalau salam je pertama selesai, masuk salam kedua, sah dah sembahyang tu. Tapi nak jadi ceritanya, tengah-tengah tayar akhir, innaka hamidum majid, tiba terkentut. Apa keadaan sembahyang kita? Sembahyang kita tu batal. Batal, beruduk semula, sembahyang balik daripada takbiratul, daripada berdiri, niat takbiratul ihram, daripada mula balik. Itu maksud batal. Tak sah ni, contohnya kita dalam sembahyang itu Fatihah kita tak betul, maka sembahyang kita daripada awal lagi tak sah, tak boleh kira. Jadi bayangkan bila Fatihah kita tak betul, kita sembahyang daripada dulu sampai ke hari ni, berapa banyak sembahyang kita yang tak sah. Kalau kita tahu Fatihah kita tak betul dan tidak diusaha untuk dibetulkan, ni dia tuan-tuan. Okay. Kita tahu Fatihah kita tak betul, tapi kita tak usaha untuk membetulkan, maka sembahyang kita jadi tak sah. Habis ustaz, saya baru belajar ni, yang dulu macam mana? Yang itu cerita lain. Dulu tak tahu, kita tak pernah check. Bila kita tak pernah check, apa-apa illa ma qad salaf, apa-apa yang berlaku dulu tak kira. Maksudnya tidak sah, sembahyang tu sah. Tapi bila kita tahu Fatihah tak betul, kita tak membetulkan Fatihah kita, kita tetap sembahyang. Hai, Fatihah je pun. Contoh, Fatihah je pun, bukannya benda besar, rukun ni, dia boleh ringan-ringan kan. Contoh, sembahyang macam biasa ke? Apa jadi? Sembahyangnya tidak sah. Itu je lah. Itu je. Jadi dalam fasal ke-27 ni, pengarang kitab ini memasukkan fasal berkaitan dengan syarat sah bacaan surah Al-Fatihah. Bagaimana surah Al-Fatihah itu boleh jadi sah sebagai satu rukun, maka diterangkan oleh pengarang kitab ini dalam fasal ini.
Beliau menulis syurutul Fatihati 10. Syarat sah Fatihah itu 10. Syarat bacaan Fatihah itu sah betul ada 10. Pertamanya at-tertib. Tertib tu maksudnya yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Maksud dia ikut turutanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Bukan dia tolong terbalik. Yang tolong terbalik ni orang mengubat. Setengah-setengah orang mengubat, dia tolong terbaliknya ayat Quran. Ada tu. Apa hukumnya? Hukumnya berdosa. Haram menterbalikkan ayat-ayat Quran mengikut selera sendiri, dan bila dibuat berdosa. Allah Ta'ala dah susun elok-elok dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang disusun diturunkan kepada Nabi SAW. Kita yang mengubat pandai-pandai pula turun terbalik. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, qul huwallahu ahad. Ada ni. Contoh kan? Ada. Orang mengubat ada buat macam tu. Yang ni nanti kita akan, insyaAllah, kalau Allah tak izinkan, tahun depan kita akan buat satu dia panggil khusus perubatan Islam. InsyaAllah kita akan usahakan. Jadi kita akan tanya Ustaz boleh terangkan tak? Dengar-dengar orang mengubat ni dia suka teman terbalik ayat Quran ni, jadi boleh tak Ustaz bagi contoh? Dan apakah hukumnya? Boleh tak boleh? Pasal yang nak syarah benda ni secara detail, orang yang mengamalkan perubatan Islam. Saya boleh cerita sikit je contoh, tapi detail kena ustaz yang mengamalkan perubatan Islam yang kena cerita. Saya tak boleh cerita. Saya cerita kitab ni boleh lah, pasal bukan ahli. Kita bukan ahli dia. Bercerita bab falak tak boleh. Orang yang pakar faraid cerita bab falak tak boleh. Dia pakar faraid, dia cerita faraid. Dia pakar falak, cerita falak. Dia pakar perubatan Islam, cerita perubatan Islam. Tapi yang kita dengar-dengar macam tu kan, bila ada ceramah, syarahan ataupun kuliah, ada yang ustaz yang cerita, dia kata ada orang yang mengubat ni, dia tolong terbalik ayat Quran. Apa hukum dia? Haram. Kalau dibuat berdosa. Sama macam Fatihah ni, kena ikut urutan lah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baru sah bacaan Fatihah kita. Yang kedua, wal muwalat. Apa makna muwalat ni? Mestilah muwalat, mestilah berturutan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Itu baru muwalat. Tak muwalat contoh macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Adalah telefon lah. Tak telefon. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu bukan muwalat. Dia muwalat ni berturutan. Macam kita dengar imam baca dalam sembahyang, itu berturutan itu. Sama ada Fatihah dibaca ataupun tidak, Bismillah dibaca ataupun tidak. Boleh nampak? Kenapa saya kata sama ada Bismillah dibaca atau tidak? Kerana kita aja yang baca Bismillah kuat ni. Kalau pergi Masjid India seberang Padang Ipoh tu, dia tak baca Bismillah kuat. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kita pun jadi pelik. Bismillah mana? Tak sah pula semayang dia. Keluar kita mukharakah. Siapa rugi? Imam rugi ke kita rugi? Imam tak rugi. Pasal dia ikut mazhab dia. Mazhab Hanafi memang Fatihah tak dibaca, Bismillah, Fatihah tak dibaca secara kuat. Dia mazhab Hanafi. Kita Syafi'i, Bismillah mesti dibaca kuat dalam Fatihah. Mesti baca kuat. Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau lain tempat, pergilah mana-mana, Mekah, Madinah pun, Hambali, Allahu Akbar. Kadang dengar baca Bismillah tak kuat, dengar telinga. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kita pun pelik, mana Bismillah? Sama ada Bismillah dibaca kuat atau tidak dalam Fatihah. Fatihah itu mesti dibaca secara berturutan ataupun muwalat tadi.
Yang kedua, wa mura'atu hurufiha. Apa makna yang ketiga? Meraihkan hurufnya, memelihara hurufnya. Huruf tu kena betul. Ra kena betul, jangan ra. Ra. Kan? Sirata, jangan sirata. Tak kira lah gigi ada tak ada gigi pun, kena jaga huruf. Siratal ladzina an'am. Ada yang baca siratal ladzina NM tak? Mana ada huruf NM dalam Fatihah? Dia baca NM tak? Mana ada? Yang ada an'am tak? Dia baca NM. Mana ada? Sirata banyak dah. Itu namanya kesalahan nyata. Bila kesalahan nyata kalau berlaku dalam Fatihah, Fatihah itu jadi tidak sah, maka sembahyang kita tidak sah. Kan? Bazir je. Tapi kalau kesalahan yang tak nyata tu cerita lain. Dia tidak menjejaskan bacaan secara langsung. Contoh, ra itu tidak cukup tebal. Dia baca ro, bukan ra, dia baca ro, siro. Contoh. Memang ra tapi tak cukup tebal. Bukan ro, ra. Contoh. Ataupun sod dia tak tebal, sod dia nak akan sin. Si. Patut si dia si. Tapi nak macam sin tapi tak. Nak kata sin bukan, nak kata sod pun bukan. Ini kesalahan tidak nyata. Tak nampak. Orang awam tak nampak. Tapi kalau pakar Quran, orang mahir Quran, dia perasan, ini tak betul ni. Itu kesalahan tidak nyata, lahan khafi. Yang boleh merosakkan Fatihah sehingga tak sah, lahan jali, nyata terang. Itu macam tadi sirata, itu terang-terang tu. Dah sin ra ta, to jadi ta, mana boleh. Itu cerita dia. Itu yang dikata wa mura'atu hurufiha. Kemudian wa mura'atu tasydidatiha, naklah dipelihara sabdu dia. Waladdallin. Jangan waladdallin. Tak betul. Mana sabdu? Sabdu tak ada pun. Kan? Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbil Jangan kalau-kalahkan alif lam mati tu. Ada yang macam tu. Rabbil mana boleh. Alhamdulillah. Alhamdu pun tak boleh. Tak boleh. Alhamdu. Jenuh. Kalau kita semak baca dengan Syekh Arab, jenuh kita. Manjang tak betul je. Lidah Melayu. Laisa bihu. Hu. Qul huwallah. Kita baca macam mana? Qul huwallah kan? Ha kan? Ha tu tak tepat. Sebab tu ha Melayu. Ha yang tepat ialah hu. Kalau ha, hu. Kan? Ha pedas. Alhamdu kan? Ha pedas. Ha. Orang kata orang kita dulu ha pedas dulu kan? Ha. Kalau ha lagi satu tu ha. Hu. Dia kena hu. Tak boleh hu. Kalau hu tu tak tepat. Tapi kalau surah lain tak boleh lagi, boleh ampun. Fatihah jangan buat main. Alhamdu, jangan alhamdu, tak boleh jadi. Tak sah tu. Pasal dia bukan ha, dia ha, bukan ha. Itu ha Melayu. Kena tegur ni. Kerana kalau kita mengaji dengan ustaz yang ahli Quran, dia tegur. Mengaji dengan Haji Razi Kemurahilan tu, tegur dia. Belum belajar lagu lagi, baru belajar sebutan. Kan? Kemudian yang seterusnya, yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Alla yaskuta saktatan tawila. Apa dia? Yang kelima, mestilah tidak diam dengan diam yang panjang dan lama. Wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qira'ah. Ataupun saktah yang pendek, yang dimaksudkan untuk memutuskan bacaan. Siratal ladzina an'am ta'alaihim. Jadi
Tak ada saktah. Saktah dan Fatihah tak ada. Dia ada dalam Yasin dan beberapa surah yang lain. Itu je. Kan? Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu ada satu saktah. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu saktah. Saktah ni menghentikan bacaan tanpa memutuskan nafas. Itu mana saktah. Jadi dalam Fatihah ada saktah tak? Tak ada. Jangan disaktah-saktahkan Fatihah. Baca terus. Macam mana keadaan dia, baca macam tu. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dia. Jangan disaktah-saktah terus. Ini terbenti-terbenti saktah tu. Jadi nanti tak sah bacaan Fatihah, maka tak sah sembahyang kita. Wa qira'atu kulli ayatiha. Apa dia? Mestilah baca semua ayatnya, termasuk daripada ayat ni ialah basmalah. Maknanya semua ayat kena baca, jangan tertinggal. Ada berlaku, tuan-tuan, ni yang saya dapat tahulah. Dalam sembahyang Jumaat, imam tertinggal satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dilangkau. Apa kesan dia, tuan-tuan? Kesan dia ialah sembahyang Jumaat Fatihah tak sah, sembahyang Jumaat tak sah, kena ganti sembahyang Zuhur. Kalau surah Al-Falah tak boleh. Ini masjid besar ni. Macam mana nak beritahu ahli jemaah-jemaah yang minggu lepas, minggu lepas punya sembahyang tak sah. Kalau jemaah tu datang minggu depan pada datang tak boleh, dia boleh ganti Zuhur, lepas tu dia ganti Zuhur, yang tak tahu. Berat tuan-tuan. Sebab itu dalam sembahyang Jumaat ni Fatihah kena jaga, jangan tertinggal ayat. Ada berlaku. Bukan kecil-kecil masjid ni, masjid besar ni. Bayang berlaku. Imam tertinggal satu ayat dalam surah Al-Fatihah tanpa disedari. Dia tertinggal. Tu saya jadi pelik. Fatihah kita kan, Fatihah ni as-sab'ul mathani. Apa dia? 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, takkan tinggal. Tapi kita tak tahulah kan benda nak jadi. Sebab tu kena jaga betul-betul. Baca tenang-tenang, jangan baca gopoh-gopoh. Pada imam, apatah lagi makmum, macam tu kita tenang-tenang, jangan gopoh-gopoh baca. Relax. Jangan kira lah orang, kalau kita ni makmum muafiq, jangan susah hati. Kita baca jenis lambat tak apa, imam rukuk tak apa, biar. Jangan syarat muafiq bukan masbuk. Kita daripada awal kita dah tak betul dengan ihram dengan imam, tapi kita baca jenis lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jenis lambat. Tenang-tenang je, tak apa. Imam rukuk biar. Tapi jangan sampai imam sujud yang kedua. Kalau sujud yang kedua, kita terpaksa turun juga. Turun, rakaat tu luput dengan sendirinya. Lepas imam salam, kita kena ganti satu rakaat. Itu bagi orang yang baca lambat-lambat. Yang Nabi kata, ya tak. Wallazi ya tak. Maksudnya dia baca tu lambat. Ya. Ataupun gagap. Kan? Ada orang baca bismillah sampai 6 kali, ada? Bukan orang lain tu. Bismillah sampai 6 kali, tak habis, tak lepas. Ada. Ya. Jadi baca tenang-tenang, tak apa. Tak apa ustaz, tak apa. Kalau kita muafiq tak apa, dia tertinggal, tak payah rukuk dengan imam. Kita baca habiskan. Tapi syarat dia jangan sampai sujud yang kedua. Kalau sujud kedua kita tak habis Al-Fatihah, kita terpaksa ikut perbuatan imam. Dan rakaat tu luput. Lepas imam salam, kita naik satu rakaat lain. Nak cukupkan 4. Ataupun 3. Ataupun 2 bagi subuh lah. Sebab kita yang tak tadi, kita lambat baca tu lambat, slow kan, merangkak. Tapi baca tetap kena baca semua ayat. Wa minha al-basmalah. Kata pengarang kitab ni salah satunya bismillah lah. Sebab dalam mazhab Syafi'i memang bismillah salah satu dari surah Al-Fatihah.
bismillah dah satu. Kalau mazhab lain, bismillah belum. Alhamdulillahirabbil alamin, baru satu. Tu beza dia. Kalau kita bismillah dah satu dah ayat Fatihah. Kalau mazhab lain Maliki, Hanafi, Maliki, Hambali, alhamdulillah baru satu. Tapi macam mana tujuhnya? Siratal ladzina an'amta alaihim, dia berhenti situ jadi 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 7. Itu beza dia. Kita tak, kita daripada siratal ladzi sampai waladdallin dah 7. Baru 7. Satu ayat tu panjang. Sebab itu kalau kita nampak tak cukup, buat macam ni. Ada yang guru yang mengajar dia macam ni. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berhenti situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kalau nampak tak cukup. Tapi kalau saya ditanya saya, tanya saya lah. Sebelum nak baca siratal ladzi tu tarik nafas dalam sikit. Jadi kita boleh dapat sekali rap. Itu yang kata kena tenang tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Berhenti tenang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dapat tak sekali? Saya bekas pasal Covid pun dapat, takkan tuan-tuan tak dapat. Kan? Bukan cakap besar lah, Fendi, bukan cakap besar ni. Ini kita buat. Maksudnya sebelum siratal ladzina tu tarik nafas sekali. Siratal ladzina, jadi tarik nafas sekali kan, tarik nafas dalam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dia. Tapi kalau tak cukup juga, cara tadilah. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, berhenti situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey? Tu. Tapi kena ikut aturan dia. Kemudian yang seterusnya wa'adamul lahnil mukhilla bil makna. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya mesti tak berlaku kesalahan yang boleh mencacatkan maknanya. Maksudnya tidak berlaku lahan jali. Macam saya cakap tadi. Lahan jali itu maknanya kesalahan nyata. Siratal ladzina an'am. Mana ada huruf NM dalam Fatihah, Fendi? Tak ada. Mana ada tu huruf Rumi, ini Jawi, Arab kan. Jadi an'amta. Siratal ladzina an'amta. Jadi insya-Allah kalau diizinkan Allah kita akan mula beli PPQ kita program penguasaan Al-Quran. Kalau mula balik minta ustaz yang mengajar, ustaz saya nak semak Fatihah saya. Kenapa nak ustaz nak semak Fatihah ni? Kita dah lama nak mula balik ni, nak mula start balik. Bukan apa ustaz, saya semayang, takut semayang tak sah. Cakap yang tu je. Semak Fatihah. Tak apa, kita semak sampai kita baca Fatihah tu pada ustaz yang mengajar tidak ada lahan jali. Kalau ada pun lahan khafi, lahan kesalahan yang tersembunyi, itu tak ada masalah. Sebab itu adalah lidah orang Melayu kan. Tapi janganlah lahan jali ni an'amta. Ada ni Jawa, an'amta. Siratal ladzina an'am. Pasal apa baca an'amta? Jawa dia tak ada ain, dia ada ngal. Mana boleh, ni Arab bukan Jawa. Kena baca an'amta. Tu dia. Kan? Tu maksud dia. Wa adamul lahdil mukhilli al-mukhilla bil makna. Maksud tidak ada lahan yang boleh merosakkan makna. Bila berlaku kesalahan nyata ni, dia boleh merosakkan makna, akhirnya Fatihah tidak sah. Semayang tak sah. Antakuna halatal qiyami fil fardi. Dibaca Fatihah itu ketika qiyam dalam solat fardu. Ni dia. Maksudnya kita baca tu bukan ketika rukuk, bukan ketika sujud, bukan ketika i'tidal, bukan ketika duduk atau sujud. Baca ketika qiyam. Fatihah tu dibaca ketika qiyam, dengan berdiri. Jangan kata tahiyat pula. Masa tahiyat dia bismillahirrahmanirrahim ni, tangan macam ni. Alhamdulillah rabbil alamin. Masa berdiri baca pula at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tak betul dah tu. Jadi tak sah Fatihah tu. Baca waktu tengah duduk tahiyat, bukan baca ketika qiyam. Maka Fatihah tu tidak
Yang sahnya Fatihah tu ketika qiyam, ketika berdiri sembahyang fardu tu atau sembahyang sunat tu, itu dia. Waktu itu baca Fatihah, waktu itu Fatihah tu sah. Kemudian yang seterusnya wa an yusmi'a nafsahul qira'ah. Ni dia. Mestilah memperdengarkan diri sendiri baca surah Fatihah semua. Ni kita dengar. Kalau sir, terutama ketika jadi makmum atau ketika kita sembahyang zuhur asar, kita baca secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tu dia. Dengar kat telinga ni. Bukan baca dalam hati. Itu tak betul. Ataupun mesti dengar clear. Tu yang disebut oleh setengah penceramah tu. Baca clear. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan kuat. Maksudnya bila kita sir tu dengar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Okey. Tak ada masalah. Dan yang akhir sekali wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Apa dia tuan-tuan? Mestilah tak diselangi dengan zikir yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah arrahmanirrahim, Allahu akbar, malik yaumiddin, la haula wala quwwata illa billah. Itu tak betul dah tu. Pasal ada zikir-zikir lain yang masuk di situ, tak boleh. Pi baca pula jawapan Allah Taala pula. Alhamdulillah rabbil alamin, habidani rabbi. Tu Allah Taala jawab, bukan kita. Kan ada hadis Nabi ada. Allah Ta'ala menjawab apa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ada jawapan dari Allah Ta'ala. Ada. Antaranya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala jawab hamidani Rabbi, telah memujiku hambaku. Memang Allah Ta'ala jawab. Tapi tu Allah Ta'ala jawab, kita nak jawab apa? Pergi masuk pula sekali. Tak boleh. Maka kalau masuk sekali, maka Fatihah itu tidak sah kerana bercampur dengan zikir-zikir yang lain. Fatihah tu dia, itu dia solid. Fatihah tu semua. Itu maksud dia. Itulah dia syarat-syarat sah baca surah Al-Fatihah yang semuanya 10. Jadi kita dah bincang tadi. Jadi ada satu syarat yang diterangkan di dalam fasal yang berikutnya, fasal yang ke-28, iaitu sabdu dalam surah Al-Fatihah. Sabdu. Sabdu ni penting. Kalau sabdu tu tak cermat, maka berlakulah kesalahan dalam surah Al-Fatihah, maka surah Al-Fatihah kita tidak sah dalam solat, maka solat kita tidak sah. Tu dia insya-Allah fasal yang ke-28 insya-Allah pada kuliah kita akan datang minggu hadapan, kita akan bincangkan tentang fasal yang ke-28, iaitu sabdu dalam surah Al-Fatihah. Jadi itulah dia sedikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada tengah hari ini, sedikit sebanyak apa yang baik dari Allah SWT, yang kurang tu daripada kita semua. Hanya berkongsi apa yang setakat yang mana yang mampu dan kita manfaatkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah mudah-mudahan kehidupan kita akan dirahmati Allah SWT, berkati Allah SWT, bahagia dunia sampai ke akhirat bersama isteri, suami, anak-anak kita, keluarga kita, insyaAllah. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan yang mungkin kurang terkasar tersilap di mana-mana, saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.